Min muslimat, sidang jemaah yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Dalam masa yang ringkas ini, insya-Allah, 3 perkara penting yang akan saya sebut. Yang pertama yang berkait dengan pergolakan Islam antarabangsa. Yang kedua yang berkait dengan kemerdekaan mengikut ajaran Islam. Dan ketiga yang berkait dengan ibadat haji dan juga ibadat korban. Kita baru-baru ini dikejutkan pada bulan Ramadan kisah orang Islam di Gaza yang diratah dan dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Mengapa kita mengambil tahu urusan dan masalah yang dialami oleh mereka? Ini kerana disebut oleh Allah dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, mereka bersaudara di antara satu sama lain. Sehingga Nabi sebut, man lam yahtammu bi amril muslimin falaysa minni. Barang siapa di antara kamu yang tidak mengambil tahu urusan orang Islam lain, maka seolah-olah bukan di kalangan umat aku, kata Nabi. Maka di atas dasar itulah, apa yang menimpa orang Islam lain, maka kita rasa bertanggungjawab di atas firman Allah Subhanahu wa taala. Apabila berlaku serangan kepada orang Islam di Gaza, banyak masyarakat yang tidak faham mengapa Gaza menjadi sasaran, tidak kepada kawasan-kawasan lain. Palestin ini bukan Gaza saja. Ada tebing barat, ada Bukit Golan, ada macam-macam. Tapi pasal apa yang Gaza tu kena, tiba-tiba kawasan lain tebing barat, walaupun Yahudi itu marah pada orang Islam, tapi dia tidak serang sebagaimana dia serang di Gaza. Yang pertama kita kena sedar, tebing barat ni ada satu kawasan yang dikuasai oleh PLO. PLO ni kalau satu masa dulu dipimpin oleh Yasir Arafat yang berjuang di atas nama kebangsaan Arab. Golongan kebangsaan Arab ini dianggap tidak mengancam kepada orang-orang Yahudi sebab mereka bukan berniat untuk melaksanakan hukum Allah. Adapun di Gaza telah dikuasai oleh golongan Hamas yang bercadang nak melaksanakan syariat Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila nak melaksanakan syariat, maka dianggap musuh yang utama kepada barat dan juga kepada orang-orang Yahudi. Kalaulah Gaza berjuang berdasarkan kebangsaan Arab, barangkali Gaza tak diserang sebagaimana tebing barat yang tak diserang oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quranul Karim, Allah mendedahkan kepada kita tentang kejahatan orang Yahudi. Yang pertama kita kena sedar, Yahudi itu satu agama, Israel itu merupakan satu bangsa. Majoriti bangsa Israel menganut ajaran agama Yahudi. Tetapi di kalangan Bani Israel, ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Nabi sebut kepada kita, kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Ada pemimpin politik kepada Bani Israel adalah nabi-nabi. Nabi Musa alaihissalam dibangkit oleh Allah di kalangan Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam dibangkit oleh Allah di kalangan Bani Israel. Nabi Ishaq alaihissalam dibangkit oleh Allah di kalangan Bani Israel. Nabi Yaqub alaihissalam dibangkit oleh Allah di kalangan Bani Israel. Bani Israel ni kalau baca sejarah, bangsa yang paling Allah Ta'ala kasih satu masa dulu. Tetapi Bani Israel ni bangsa yang sangat degil, yang tak dengar ucapan Nabi-Nabi dan juga mereka kufur kepada nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bani Israel akhir sekali menjadi suatu kaum yang sangat dilaknat oleh Allah di atas bumi Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Ya ayyuhalladzina amanu, inna kathiran minal ahbari wal ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ramai di kalangan alim-alim Yahudi yang memakan harta manusia di atas jalan yang salah dan menyekat manusia daripada agama Allah. Dua sifat buruk mereka yang didedahkan oleh Allah dalam ayat tadi. Yang pertama, memakan harta manusia di atas jalan yang salah. Ada orang yang terlibat dengan ekonomi memberitahu bahawa ajaran yang berasaskan kepada riba dimulai oleh orang-orang Yahudi di atas bumi Allah sebagai suatu cara lagu mana nak ambil duit orang atas jalan yang salah di atas bumi Allah. Pinjam 80, bayar 120. Pinjam 120,000, bayar 180,000. Pinjam 300,000, bayar 400,000. Ini antara perkara yang diasaskan oleh orang-orang Yahudi, ekonomi yang salah di atas bumi Allah. Dan kita kena faham, orang Yahudi tidak ada tanah. Orang Yahudi tidak ada bumi. Sebab itu mereka merampas tanah orang Islam Palestin. Tanah orang Barat mereka tak ambil, tapi ambil tanah orang Islam sebagai khianat kepada orang Islam di atas bumi Allah. Sebab itu ayat yang kita baca tadi, yang pertama Tuhan sebut sifat jahat Yahudi. Yang pertama, ambil harta orang atas jalan yang salah. Yang kedua, menyekat agama Allah dengan apa cara sekalipun. Dengan kecanggihan alat yang ada di akhir zaman, hari ini Yahudi menggunakan satelit di peringkat antarabangsa. Lagu mana nak pantau Islam di seluruh dunia, di mana tempat Islam sedang naik. Dekat mana Islam naik, Islam bangun, dia pantau. Kalau ada kemungkinan Islam nak menang, akan berlaku campur tangan daripada kuasa besar dunia. Yang di belakangnya ada Yahudi nak tengok Islam itu jatuh di atas bumi Allah. Berlaku di Algeria apabila seorang pemimpin, Dr. Abbas Madani, yang memimpin gerakan Islam di Algeria satu masa dulu. Sebelum pilihan raya, Dr. Abbas Madani menulis dalam manifesto kepada rakyat Algeria, kalau diizinkan oleh Allah menang pilihan raya, kami bercadang nak melaksanakan syariat daripada Allah. Tiba-tiba dan izin daripada Allah, menang sungguh. Menang sungguh. Rakyat sokong sebab nak melaksanakan benda baik, nak melaksanakan Islam. Belum sempat melaksanakan apa-apa, lalu berlaku campur tangan daripada tentera. Berlaku campur tangan kuasa besar dunia. Dr. Abbas Madani ditangkap dan disumbat ke dalam penjara. Tak mampu untuk melaksanakan Islam di bumi Algeria. Demikian 3 tahun lepas di Mesir, bila Dr. Mursi bercadang untuk melaksanakan Islam. Setelah tumbangnya Muhammad Hosni Mubarak di tangan rakyat dia sendiri, naik Dr. Mursi nak melaksanakan Islam, baru melaksanakan 2 tahun yang pertama. Belum habis lagi melaksanakan Islam, berlaku rampasan kuasa daripada tentera. Kemudian disokong oleh kuasa-kuasa besar dunia, yang di belakang mereka orang-orang Yahudi, dan tumbang sebuah kerajaan yang nak melaksanakan hukum Allah. Maka benarlah apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, inna kathiran minal ahbari wal ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, ramai di kalangan alim-alim Yahudi yang memakan harta manusia dengan jalan yang salah dan menyekat manusia daripada agama Allah Subhanahu wa taala, menggunakan satelit antarabangsa. Kalau saudara tengok kematian Syekh Muhammad Yassin, seorang ulama terkenal di Palestin, bukan ditembak menggunakan pistol senapan biasa, tetapi ditembak dengan roket daripada udara. Bila Syekh Ahmad Yassin angkat telefon, terus datang roket daripada udara, menggunakan satelit untuk menjatuhkan Islam. Ini kecanggihan yang ada, yang digunakan oleh musuh-musuh Allah
Sebab itu Tuhan beritahu antara sifat mereka akan menyekat apa saja kalau Islam nak naik. Dan percayalah, kalau Malaysia nak menang, Islam akan datang, akan ada musuh-musuh Allah yang menyekat sedaya upaya supaya Islam tak naik di atas pahami Allah Subhanahu wa taala. Pernah berlaku di zaman Nabi Isa alaihissalam. Satu hari Nabi Isa memberi ucapan yang ringkas kepada Bani Israel. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Lekah dia ucapan Nabi Isa. Wahai kaumku Bani Israel, akulah Nabi yang diutuskan oleh Allah kepada kamu. Aku membenarkan kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan aku nak bercerita-cerita baik kepada kamu. Kalau ada keturunan kamu yang hidup di akhir zaman, kamu akan tengok seorang Nabi dibangkitkan oleh Allah, nama dia Ahmad, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekah dia ucapan Nabi Isa alaihissalam. Ucapan Nabi Isa ni 700 tahun sebelum bangkit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarak Nabi Isa dan Nabi Muhammad hampir 700 tahun. Cerita kepada Bani Israel, kalau ada keturunan kamu yang hidup di akhir zaman, bertemulah dengan seorang Nabi, nama dia Ahmad, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar Nabi Isa bercakap lagu tu. Lalu Bani Israel dan Yahudi pun sebut, hadza sihrun mubin. Apa hak mu cerita ni bohong dan sihir semata-mata kepada kami. Dan kita kena sedar, orang hak tolak ucapan Nabi-Nabi murtad daripada agama Allah. Bani Israel yang tolak ucapan Nabi Isa, dia murtad daripada agama Allah. Kaum Samud yang tolak ucapan Nabi Saleh, dia murtad daripada agama Allah. Kaum Ad yang tolak ucapan Nabi Hud, dia murtad daripada agama Allah. Demikianlah orang Melayu hak tolak Quran dan hadis juga murtad daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat tolak ucapan Nabi-Nabi. Kalau boleh mereka rancang nak bunuh Nabi Muhammad, nak bunuh Nabi Isa alaihissalam dan nak salib Nabi Isa. Allah Ta'ala mengangkat Nabi Isa ke langit. Kemudian Allah Ta'ala mendatangkan seorang lelaki yang muka macam Nabi Isa. Lelaki itu ditangkap dan disalib oleh orang-orang Yahudi. Mereka menyangka salib Nabi Isa alaihissalam, padahal mereka salib orang lain, bukan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dan akan turun balik sebelum kiamat memimpin orang Islam bersama dengan Al-Mahdi di atas pahami Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi dihalau oleh Nabi keluar daripada Madinah. Nabi buat syarat, orang nak duduk di Madinah mesti orang-orang yang baik, orang yang berakhlak mulia. Kalau jahat sangat duduk di Madinah, mereka boleh keluar daripada Madinah, tak layak jadi rakyat kepada sebuah negeri seperti Madinah jadi pimpin oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Yahudi buat di kota Madinah? Bila Islam tegak di Madinah, masa tu orang kafir majoriti, orang Islam minoriti. Orang kata nak meretah macam mana parti Islam dia minoriti. Pernah berlaku zaman Nabi, Islam diperintah oleh minoriti kerana Islam itu adil. Islam tak menindas, tak buat zalim kepada kaum dan agama lain. Wa idza hakamtum bainan nas antahkum bil adl. Kalau kamu hukum di kalangan manusia, hukumlah dengan adil. Orang Yahudi ada 3 puak di Madinah. Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah. Mula-mula sekali diganggu orang Islam berniaga. Aurat perempuan Islam dibuka oleh orang-orang Yahudi. Kemudian buat penipuan, buat macam-macam kekacauan di pasar orang-orang Yahudi. Kemudian bukan setakat itu saja. Kemudian mereka merancang nak bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, letak racun di atas makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Letak racun atas makanan Nabi. Kemudian ditangkap Yahudi itu, dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya pasal apa nak bunuh Nabi Muhammad. Orang Yahudi jawab dengan ringkas, hari ni kami nak uji dia.
Kalau dia Nabi sungguh diselamatkan oleh Allah. Kalau dia tak Nabi, dia mati pada hari ini. Lalu Allah menurunkan ayat daripada langit. Afakullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum mustakbartum fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Apabila datang nabi-nabi kepada mereka, lalu mereka mengambil sikap menyombongkan diri, dan ada di antara nabi-nabi yang dibunuh, dijatuhkan hukuman mati. Walaupun nabi tak berjaya dibunuh oleh mereka, tapi sikap mereka sikap yang khianat. Dan Islam mengambil keputusan pada masa itu menghalau mereka keluar daripada Madinah. Orang jadi rakyat yang menhurukan negara, tak layak. Tak layak kalau kita menhurukan negara. Kalau negara itu melaksanakan Islam, melaksanakan dengan baik, Nabi halau mereka. Ada di antara mereka yang tak mau keluar. Lalu Nabi SAW arah kepada orang Islam, sila tebang semua pokok-pokok tamar milik kepada orang-orang Yahudi. Biar mereka lapar, tak ada makanan. Biar mereka tak boleh berniaga. Biar tersekat ekonomi mereka, tebang pohon tamar milik mereka. Maka inilah yang diambil ijtihad oleh ulama, boleh menyekat ekonomi orang-orang Yahudi biar mereka susah dan tumbang di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah menyekat ekonomi mereka. Tak beri orang Islam berniaga selepas mereka khianat. Kemudian menebang segala pokok-pokok tamar sumber pendapatan kepada mereka. Dan akhir sekali Yahudi dihalau keluar daripada Madinah. Apa yang menyedihkan kita hari ini? Banyak negara orang Islam yang tak bersimpati dengan Palestin. Tak bersimpati. Antara negara Mesir, negara jiran. Patutnya Mesir lah orang yang paling kuat sekali menolong Palestin. Bukan tolong bagi duit semata-mata. Buka sempadan kalau orang Palestin kena bunuh. Masa Yahudi bom kepada orang Islam ni di Palestin, masa itulah pintu Gaza antara Mesir ditutup serapat-rapatnya. Mati orang Islam beribu-ribu, kanak-kanak, wanita, orang tua, macam-macam. Sehingga hari ini pemimpin Palestin kata, kami tidak berhajat lagi pintu sempadan kami dibuka dengan Mesir, kerana Allah telah membuka pintu Mi'raj kepada kami di langit untuk kami mati syahid bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini pengaduan orang-orang Palestin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tak berhajat dah Mesir buka sempadan. Allah dah buka pintu Mi'raj kepada kami di langit untuk mati syahid bertemu Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda di Palestin, mereka bersemangat untuk berjuang untuk menegakkan agama dan melaungkan ucapan-ucapan yang sangat bersemangat. Allahu ghayatuna, Allah matlamat kami. Ar-Rasul qudwatuna, Rasulullah ikutan kami. Al-Quran dusturuna, Al-Quran perlembagaan kami. Al-jihadus sabiluna, jihad jalan kami. Al-mautu fi sabilillah asma amanina, dan mati di jalan Allah menjadi cita-cita kami yang paling tinggi. Ucapan-ucapan begitulah yang sangat menakutkan Barat dan tentera-tentera Yahudi. Anak-anak muda di Palestin yang menggelarkan diri mereka pergi Al-Qassam, beri ucapan secara terbuka. Kami ada pemuda-pemuda Islam, pemuda yang kasih kepada mati sebagaimana Yahudi yang kasih kepada hidup. Alhamdulillah, 3 minggu lepas Hamas istihar kepada dunia, kami telah mencapai kejayaan, berjaya menghalau Yahudi keluar daripada Palestin. Allah Ta'ala berjanji, orang yang berjuang di atas agama Allah lambat laun akan diberi kejayaan oleh Allah. Wala yansurannallahu man yansuruh, innallaha laqawiyyun azim. Barang siapa yang tolong agama Allah, Allah akan tolong mereka, dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. PLO yang berjuang beratus tahun, habis duit beratus bilion bawah Yasir Arafat, sampai sekarang tak boleh menegakkan Islam di tepi barat. Sampai sekarang Hamas yang berjuang atas dasar Quran dan hadis yang mengambil ulama, hari ini alhamdulillah diberi kejayaan oleh Allah. Sebab itu kalau kita nak menang,
kena bersama kumpulan Islam yang bercadang sungguh nak melaksanakan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkara yang kedua, kita baru lepas menyambut kemerdekaan negara kali ke-57. Apa makna kemerdekaan yang sebenar mengikut ajaran Islam kita? Hari ini terutama anak-anak muda tak faham kemerdekaan. Boleh bendera satu, pitih 5 riak, raung kampung. Pusing, gi mari, terjun lombong pun ada. Nerak tepi jalan pun ada. Pasal apa? Kita dah merdeka. Bebas sangat ada kita sekarang. Hak di Ipoh tu terlalu bebas, jalan pakai semua dalam. Bebas sangat, merdeka sangat ada kita. Siapa tahap tu? Apa makna kemerdekaan ikut Islam? Orang putih mengajar kepada kita dalam buku sejarah apa yang disebut oleh penjajah. Apabila negara yang pernah dijajah oleh penjajah, bila penjajah terbalik meninggalkan mereka, maka merdekalah mereka. Ni penjajah ajar makna kemerdekaan. Islam tidak begitu. Islam ada kaedah kemerdekaan kita. Min ibadatil ibad ila ibadatillah. Daripada perhambaan kepada makhluk, kepada perhambaan kepada Allah. Itulah merdeka. Takut kepada makhluk, kepada takut kepada Allah. Taat kepada makhluk, kepada taat kepada Allah. Beramal dengan undang-undang makhluk, kepada beramal kepada undang-undang Allah. Ini makna kemerdekaan. Bila Nabi sampai ke Madinah, apa hak Nabi buat untuk memerdekakan Madinah? Nabi bukan setakat tukar ketua negara dan kabinet, tapi Nabi menukar undang-undang Madinah daripada jahiliah kepada piagam Madinah yang berdasarkan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang penasihat Inggeris di Asia Barat, nama dia Lord Cromer. Lord Cromer ni dia pernah keluar kenyataan. Lord Cromer kata, mana-mana negara yang dijajah oleh Inggeris ataupun mana-mana penjajah tidak akan meninggalkan negara itu dalam keadaan percuma kecuali setelah penjajah berjaya melatih anak watan negara tersebut untuk meneruskan kerja-kerja yang pernah dibuat oleh penjajah. Orang putih bukan bodoh. Mari negara Islam jajah ratus-ratus tahun, kemudian balik begitu saja. Indonesia dihalau penjajah dengan peperangan. Tapi kita menghalau penjajah dengan cara perdamaian, balik suka sama suka, berpeluk antara satu sama lain. Pasal apa orang putih boleh balik mudah meninggalkan negara kita? Tak berlaku peperangan, tak berlaku apa, balik dengan mudah. Pasal apa? Kerana orang putih telah berjaya meninggalkan anak watan yang boleh meneruskan kerja penjajah. Merdeka 57 tahun. Sistem mahkamah masih beramal dengan undang-undang sistem penjajah. Pendidikan masih lagi cara penjajah. Agama Islam tak ada tempat ada pendidikan. Sistem pendidikan, sistem yang lain, pentadbiran macam-macam. Sistem keuangan masih lagi taat kepada sistem penjajah. Sepatutnya bila sebuah negara orang Islam merdeka, Islam makin baik. Kalau dulu ikut penjajah 100%, patut lepas 57 tahun ikut Islam dah 80%, 20 lagi tinggal hak penjajah, baki-baki nak perhabis lepas pada ni. Patut lagu tu. Belum kita merdeka, tak ada orang murtad. Lepas merdeka, 400,000 orang Islam murtad. Pasal nak merdeka sangat. Belum merdeka, orang Islam tak ada buang tu. Lepas merdeka, 500,000 anak dijumpai merata-rata, majoriti anak orang Islam. Apa makna sebuah kemerdekaan? Makin jauh daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca dari segi sejarah, orang putih beritahu tujuan mereka datang negara orang Islam dan juga tanah Melayu adalah untuk mencari rempah. Cari rempah apa? Mari ratus-ratus kilometer. Kalau cari rempah, dok kalah mari duduk beratus-ratus tahun, mudak balik. Berapa tahun mu nak buat kari? Ya siapa mari cari rempah beribu-ribu tahun, tak balik-balik pasal apa? Ini pembohongan daripada penjajah. Dua perkara yang orang kafir nak buat ke atas negeri orang Islam. Yang pertama, mereka nak menukar corak pemikiran orang Islam ni biar kepala seperti penjajah. Antara perkara yang berjaya mereka buat, mereka sempat menanamkan fahaman sekular kepada orang Islam. Fahaman sekular ni
Fahaman yang memisahkan antara pemerintahan dengan urusan agama. Orang kampung saya di Dungung kata, agama suku, politik suku. Ini ajaran Kristian yang diajar kepada orang Islam. Dalam kitab Injil Matthew, orang Kristian menulis, Da'ma lillah lillah, da'ma liqaisar liqaisar. Serahkan urusan agama kepada Allah, urusan pemerintahan kepada pemerintah. Bak semayang, bak puasa, bak zakat, bak masjid, bak surau, Allah Ta'ala pandai. Bak merintah negara, bak ekonomi, bak diplomati, pemerintah lebih pandai daripada Allah Ta'ala. Inilah ajaran sekular yang diajar oleh orang-orang Kristian. Pasal itulah zaman penjajah. Penjajah pesan kepada ulama orang alim. Ha masjid, ha surau, ha tanah kubur, kita tak kacau. Ikut panamu lah nak uruh lagu mana. Tapi ha negara, ha diplomati, ha ekonomi, ni urusan kami. Ulama jangan ganggu. Sebab itu pada tahun 90, bila Kelantan melantik ulama sebagai pemimpin, orang perlih. Orang kata Tok Guru pergi jagalah masjid surau, bukan kerja jaga negeri. Ini kesan daripada penjajah yang masih masuk ke dalam pemikiran pemimpin negara. Orang macam Tok Guru tak boleh jaga hal negeri ni. Dengan serabih, dengan serban jubah, tak boleh. Kerja mereka jaga pondok, jaga masjid, jaga surau, jaga tanah kubur. Ini orang labelkan ulama. Padahal mereka ni adalah di antara orang hak layak mentadbir dunia dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang pertama, mereka nak tukar pemikiran orang Islam ni kepada pemikiran agama suku, politik suku. Yang kedua, antara matlamat penjajah mari negeri orang Islam adalah untuk memunggah segala kekayaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 70% kekayaan dunia diberi oleh Allah ke atas bumi orang Islam. Hampir 70%. Mereka mari cari di mana negeri hak kaya, mereka ambil. Banyak mana biji besi negeri kita, hampir habis mereka pun balik. Kemudian timah di lembah Kinta, hampir habis mereka pun balik. Minyak di Miri yang ditemui suatu masa dulu, hampir habis lalu mereka balik. Mencari kekayaan yang banyak di negeri orang Islam. Pasal itulah sekarang mereka nak menguasai Iraq, nak menguasai Afghanistan, nak menguasai Iran, nak menguasai negara lain. Pasal apa? Di sana ada hasil bumi yang banyak yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas mereka balik, anak-anak watan inilah yang merentah negeri orang Islam dengan cara penjajah. Islam tak bebas, nak mengajar pun tak bebas, nak cakap agama pun tak bebas di atas bumi Allah. Dan kalau kita baca sejarah lagi, hak berlawang nak menegakkan Islam ni adalah ulama-ulama. Ulama hak berlawang untuk menegakkan Islam lawan orang putih. Tetapi sejarah kemerdekaan negara ditulis orang-orang yang kepalanya pro kepada penjajah. Maka dipadamkan nama-nama ulama daripada lipatan sejarah. Hak berjuang sangat mati sampai ulama. Ulama yang berjuang sangat mati. Di Kelantan Tok Janggo, di Terengganu Haji Abdul Rahman Limbu. Di Pahang Datuk Bahaman, anak dia Mak Kilau. Di Perak Ustaz Abu Bakar Al-Bakir. Bila sambut kemerdekaan negara, nama mereka dipadam daripada lipatan sejarah. Anak-anak muda tak kenal ulama-ulama yang berjuang untuk menegakkan Islam. Malah ditulis dalam buku sejarah. Inilah dia pengacau-pengacau kepada pentadbiran yang sah untuk tanah Melayu satu masa dulu. Memburukkan ulama. Memburukkan ulama, tak meletakkan tempat yang terbaik. Dan saudara boleh tengok, kalau politik negara tak berubah, tahun 2030 akan datang, akan keluar satu buku sejarah. Ada 14 orang pemberontak yang sangat jahat di Memali Kedah. Nama dia Al-Fadil, Ustaz Ibrahim Libya bersama 14 orang pengikut. Mereka ni ada pemberontak yang menentang kerajaan yang sah dan dia ada buruh yang wajar dibunuh pada satu masa. Akan naik sejarah ni 20-30 kalau negara masih lagi dikuasai oleh golongan sekular. Sebab itu kalau Islam menang, bukan setakat mengubah suasana negara, sejarah negara mesti ditulis balik, menaikkan ulama yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu makna kemerdekaan min ibadatil ibad ila ibadatillah.
daripada perhambaan kepada makhluk dan juga perhambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kita hari ini hampir kepada musim haji. Dan Nabi pun sebut, khudhu anni manasikakum. Ambil daripada aku cara mengerjakan ibadat haji. Nabi aja. Kemudian ada satu hadis yang menyebut, barang siapa di antara kamu yang cukup perbelanjaan, sehat tubuh badan, selamat perjalanan, tiba-tiba menangguhkan kerja haji, maka seolah-olah mati Yahudi dan mati Nasrani. Ada hadis cerita lagu tu. Lalu ulama kata bukan makna jadi Yahudi ataupun Nasrani, tapi sifat Yahudi dan Nasrani hak kasih kepada harta lebih daripada segala-galanya. Kalau baca kasih orang Yahudi masa mereka nak mati, antara ucapan yang keluar di mulut mereka, mali, 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 harta aku, harta aku, harta aku. Ini ucapan yang keluar daripada mulut orang-orang Yahudi. Dan kita kena sedar, orang yang nak pergi ke Mekah, orang yang balik dah daripada Mekah, di sana mereka bercakap tentang akidah dengan Allah Subhanahu wa taala ketika mereka melaungkan talbiyah di kota Mekah dan seumpamanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Tuhanku, ya Tuhanku, labbaik la syarika lak labbaik, dan tak ada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna tak ada syirik? Makna tak ada syirik, tak ada tandingan, tak ada bandingan, tak ada yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tak ada syirik. Undang-undang tak ada yang lebih hebat kecuali undang-undang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah Taala beri amaran dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tak mengampunkan dosa orang syirik kepadanya, tetapi Allah mengampunkan dosa yang lain yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau balik daripada Mekah dak reti juga, masih lagi sokong undang-undang jahiliah hak masih ada sampai sekarang. Tak ada makna labbaik Allah hak kita sebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibadat korban walaupun hukum dia sunat, tapi sunat muakkad, sunat yang diamalkan oleh ulama-ulama nabi-nabi zaman dulu. Ibadat korban ni ibadat yang diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, tapi dikekalkan sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadat korban ni Allah Ta'ala nak suruh, nak tengok Nabi Allah Ibrahim setakat mana taat kepada Allah. Pasal itulah Allah telah puji Nabi Ibrahim dalam Quran. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Barang siapa di antara kamu yang menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim, merekalah orang-orang yang bodoh di atas dunia. Kerana kami mengangkat Nabi Allah Ibrahim di dunia, dan pada hari kiamat dia termasuk di kalangan orang-orang yang soleh. Nabi Ibrahim mendapat beberapa gelaran. Antara gelaran dia Khalilur Rahman, kekasih Allah yang sangat pemurah. Dan juga gelaran yang kedua Abul Anbiya, bapa kepada segala nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menyambut hari kebesaran Islam ini dengan korban setakat mana kemampuan yang ada kepada kita. Bukan korban ternakan saja, kita juga berkorban untuk Islam, tenaga dan seumpamanya, untuk melihat Islam itu naik di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini tersempat sebut 3 perkara. Yang pertama tentang orang Islam di bumi Gaza. Yang kedua makna kemerdekaan mengikut ajaran Islam. Yang ketiga korban dan juga ibadat haji, yang satunya sunat dan satu lagi diwajibkan oleh Allah kepada orang yang mampu di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tazkirah yang kita buat walaupun ringkas dianggap amal yang soleh dan menjadi bekalan terbaik untuk bertemu Allah pada hari kiamat insya-Allah. Aqulu qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz lancar derma sabilillah dan juga untuk buat tahfiz insya-Allah. Wallahu